Surah An-Nas, surah ke-114 dalam Al-Quran, adalah penutup kitab suci yang membawa mesej perlindungan dan kebergantungan mutlak kepada Allah. Dalam bab ini, kita akan menyelami maklumat asas, tafsir, konteks sejarah, sintaksis dan morfologi, serta pemerhatian numerologi yang menakjubkan. Kita juga akan menelusuri kisah-kisah, latar belakang penurunan, dan kepentingan rohani surah ini dalam kehidupan umat Islam. Surah An-Nas, maklumat asas dan pengenalan bilangan ayat, 6 tempat diturunkan, Mekah, pandangan utama, walaupun ada riwayat minoriti yang menyatakan Madinah. Nama, termasuk dalam Muawwidhatain, 2 surah perlindungan bersama surah Al-Falaq 119. Dinamakan An-Nas kerana ia memohon perlindungan untuk manusia daripada kejahatan yang tersembunyi. Surah An-Nas adalah antara surah yang paling kerap dibaca oleh umat Islam, terutamanya dalam doa perlindungan harian. Ia mengandungi permohonan kepada Allah sebagai Rabb Tuhan, Malik, Raja dan Ilah sembahan manusia, menegaskan keesaan dan kekuasaannya dalam melindungi hamba-hambanya daripada kejahatan yang tidak kelihatan. Latar belakang dan kisah penurunan. Menurut majoriti ulama, surah An-Nas diturunkan di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi tentangan hebat daripada kaum Quraisy. Namun, ada juga riwayat yang mengaitkannya dengan peristiwa sihir di Madinah, di mana Nabi terkena sihir oleh Labid bin Asam. Dalam peristiwa ini, Nabi mengalami kekeliruan dan kesusahan, tetapi wahyu tetap terpelihara. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai perlindungan. Dan dengan izin Allah, baginda sembuh sepenuhnya. Kisah ini bukan sahaja menunjukkan kerentanan manusiawi Nabi, tetapi juga menegaskan bahawa perlindungan sebenar hanya datang daripada Allah. Ia menjadi dalil bahawa walaupun Nabi adalah insan pilihan, baginda tetap diuji dan diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi kejahatan, sama ada dari manusia atau makhluk halus. Tempoh penurunan dan konteks sejarah. Pandangan Makki. Majoriti ulama berpendapat surah ini diturunkan di Mekah berdasarkan tema perlindungan daripada cabaran awal seperti cemburu, kutukan dan sihir yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Pandangan Madani, berdasarkan hadis sahih, ada yang berpendapat surah ini diturunkan di Madinah selepas peristiwa sihir. Namun, penggunaan surah ini di kedua-dua tempat menunjukkan kebolehgunaan universalnya. Konteks, surah ini menjadi amalan harian umat Islam. Bukan sahaja ketika menghadapi sihir, tetapi juga dalam menghadapi godaan, bisikan jahat, dan cabaran rohani. Tema dan kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas menekankan permohonan perlindungan daripada peniup bisikan, was-was, iaitu syaitan yang menghasut fikiran jahat dan keraguan, terutama dalam soal keimanan. Surah ini menyebut 3 sifat Allah: Rabb An-Nas, Tuhan manusia, pencipta dan penjaga; Malik An-Nas, Raja manusia, penguasa yang berdaulat; Ilah An-Nas, Ilah manusia satu-satunya yang layak disembah. Mesej utama surah ini ialah kebergantungan total kepada Allah dalam menghadapi kejahatan halus yang cuba menyesatkan manusia dari jalan lurus. Tafsir dan penjelasan. Ayat demi ayat. Ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Terjemahan. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Penjelasan. Ayat ini bermula dengan perintah qul, menandakan wahyu ilahi yang mesti disampaikan secara verbatim. Perkataan a'udhu menzahirkan permohonan perlindungan dan Rabb merujuk kepada Allah sebagai pencipta dan penjaga manusia. Dalam tradisi Islam, permulaan dengan qul juga menegaskan bahawa doa ini adalah arahan langsung dari Allah. Ayat 2. Malikin nas. Terjemahan, Raja manusia. Penjelasan, Malik menegaskan kekuasaan Allah sebagai penguasa mutlak ke atas manusia. Dalam sejarah Arab, raja adalah simbol kekuatan dan perlindungan. Namun Allah adalah raja segala raja yang tiada tandingan. Ayat Ilahin Nas. Terilah manusia. Penjelasan, ilah menegaskan bahawa hanya Allah yang layak disembah. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, banyak berhala disembah, tetapi ayat ini menutup segala ruang syirik dengan menegaskan keesaan Allah. Ayat Muta, min syarril waswasil khannas. Terjemahan, daripada kejahatan bisikan yang tersembunyi. Penjelasan, waswas merujuk kepada bisikan jahat syaitan yang sentiasa cuba menyesatkan manusia. Al-Khanas bermaksud yang bersembunyi dan kembali berulang kali, menggambarkan sifat syaitan yang tidak pernah berputus asa dalam menyesatkan manusia. Ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terjemahan, yang membisik di dalam dada manusia. Penjelasan, ayat ini menerangkan bahawa serangan syaitan berlaku di dalam dada, pusat emosi dan fikiran manusia.
Syaitan tidak dapat menguasai hati yang sentiasa mengingati Allah tetapi sentiasa mencari peluang untuk menanam keraguan dan kejahatan. Ayat 6. Minal jinnati wan nas. Terjemahan. Daripada jin dan manusia. Penjelasan. Bisikan jahat bukan sahaja datang dari syaitan jin tetapi juga dari manusia yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahawa ancaman kejahatan adalah menyeluruh, merangkumi kedua-dua alam gaib dan nyata. Kisah dan amalan berkaitan surah An-Nas Nabi Muhammad SAW. Anak Ta'ala sering membaca surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur, meniup ke tapak tangan dan mengusap seluruh badan sebagai perlindungan. Amalan ini menjadi sunnah yang diamalkan oleh umat Islam hingga hari ini, terutamanya untuk melindungi diri dan anak-anak daripada gangguan makhluk halus dan kejahatan manusia. Dalam satu riwayat, Aisyah Ra'a menceritakan bahawa apabila Nabi sakit, baginda akan membaca Muawwidhatain Al-Falaq dan An-Nas dan meniup ke tubuhnya. Apabila baginda terlalu lemah, Aisyah sendiri yang membacakan dan mengusap tubuh Nabi dengan tangan baginda. Ini menunjukkan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan seharian. Isu status Muawwidhatain dalam Al-Quran. Terdapat kontroversi kecil mengenai status Muawwidhatain sebagai sebahagian daripada Al-Quran, berdasarkan riwayat Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Namun, konsensus sahabat, kemasukan surah ini dalam Mushaf Uthmani dan hadis sahih mengesahkan statusnya sebagai wahyu ilahi. Perkataan kul dalam kedua-dua surah menegaskan bahawa ia adalah wahyu yang mesti disampaikan secara literal. Bacaan surah An-Nas untuk perlindungan Nabi membenarkan bacaan Muawwidhatain dan ayat-ayat Al-Quran lain untuk perlindungan dan penyembuhan, dengan syarat tiada unsur syirik dan bacaan difahami serta diiringi kebergantungan kepada Allah. Bacaan ini berkesan dengan izin Allah, bukan secara automatik dan tidak menggantikan rawatan perubatan. Hubungan surah An-Nas dengan surah Al-Fatihah Al-Quran bermula dengan surah Al-Fatihah, doa memohon petunjuk ke jalan lurus, dan diakhiri dengan surah An-Nas, doa memohon perlindungan daripada halangan untuk kekal di jalan tersebut. Ini mencerminkan kesinambungan tema. Permulaan dengan petunjuk, penutup dengan perlindungan. Analisis sintaksis dan morfologi surah An-Nas. Setiap ayat surah An-Nas mengandungi struktur bahasa Arab yang teliti, dengan penggunaan fi'il amr, kata kerja perintah, fi'il mudhari, kata kerja masa kini, huruf jar, preposisi isim majrur, kata nama genitif. Susunan ini menegaskan kekuatan dan keindahan bahasa Al-Quran, serta ketepatan dalam menyampaikan mesej ilahi. Analisis numerologi surah An-Nas dan kaitannya. Surah An-Nas mempunyai 6 ayat dan nombor surahnya 119. Apabila dijumlahkan digitnya, 1 plus 1 plus 4 menghasilkan 6. Halaman 64, tempat surah ini berada dalam mushaf standar, juga mempunyai kaitan numerologi. 6 plus 0 plus 4 was 10. 1 plus 0 ialah 1. Merujuk kepada surah Al-Fatihah, surah 1. Pola ini menunjukkan keajaiban matematik dalam susunan Al-Quran menghubungkan permulaan dan penutup kitab suci. Pemerhatian numerologi lanjutan jumlah ayat pada halaman 64. 14 plus 5, 16. 1 plus 5, 6. Selari dengan bilangan ayat surah An-Nas. Jumlah ayat pada halaman keke ada 6 huruf 4. 14 plus 19 = 29. Selari dengan 29 perkataan dalam surah Al-Fatihah. Hubungan ini memperlihatkan keindahan dan ketelitian susunan Al-Quran yang diatur di bawah perintah Allah. Kaitan dengan surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama dan surah Al-Qalam adalah wahyu kedua. Jumlah 96 plus 68, 9668. 96 plus 6 plus 8, 29. Selari dengan 29 ayat, halaman 634, 29 perkataan, dan 29 surah Muqatta'at. Ini menunjukkan hubungan simbolik antara permulaan wahyu dan penutup Al-Quran. Kaitan dengan Asmaul Husna. Gabungan 5 ayat surah Al-Baqarah halaman 2 dan 7 ayat surah Al-Fatihah halaman 1 menghasilkan 5, 2, 2, 7 plus 5 plus 2 plus 2 plus 7 plus 1 14. 9 plus 9 adalah 9 plus 9. Merujuk kepada 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ini menambah lagi keajaiban numerologi dalam Al-Quran. Kepentingan rohani dan amalan harian. Surah An-Nas adalah panduan rohani yang mengajar kita untuk sentiasa memohon perlindungan daripada kejahatan yang tidak kelihatan, sama ada dari jin atau manusia. Ia sering dibaca dalam solat, sebelum tidur, dan ketika menghadapi ketakutan atau gangguan. Surah ini menanamkan keyakinan bahawa hanya Allah yang mampu melindungi kita daripada segala kejahatan. Pengajaran dan hikmah surah An-Nas menegaskan tauhid dan kebergantungan mutlak kepada Allah, mengingatkan bahawa kejahatan boleh datang dari pelbagai sumber.
termasuk manusia sendiri. Mengajar umat Islam untuk sentiasa berwaspada terhadap bisikan jahat dan godaan syaitan menjadi amalan sunnah untuk perlindungan diri, keluarga, dan masyarakat. Kesimpulan, akhir surah An-Nas adalah penutup Al-Quran yang penuh hikmah mengajar kita untuk sentiasa memohon perlindungan Allah daripada kejahatan yang tersembunyi. Analisis sintaksis dan numerologi menambah kekaguman terhadap susunan Al-Quran, tetapi fokus utama kekal pada mesej rohani, petunjuk dan perlindungan untuk kekal di jalan yang lurus. Semoga penghayatan terhadap surah An-Nas memperkukuh iman dan amalan kita seharian. Catatan, walaupun numerologi menambah keindahan dalam memahami susunan Al-Quran, ia hanyalah pelengkap kepada pemahaman rohani. Yang utama adalah mengambil pengajaran dan mengamalkan kandungan Al-Quran sebagai panduan hidup. Semoga bab ini memberi manfaat dan memperdalam penghayatan anda terhadap surah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Hari ini kita nak sembang santai tentang surah An-Nas, surah terakhir dalam Al-Quran, surah ke-115. Surah ini menjadi penutup yang sangat istimewa. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat penting sebelum kita menutup mushaf. Walaupun hanya 6 ayat, maknanya sangat mendalam. Ia penutup sempurna kitab suci kita, mengandungi pelajaran yang sangat besar untuk kehidupan seharian kita. Setiap ayatnya membawa makna perlindungan dan harapan. Dari segi sejarah, surah An-Nas diturunkan di Mekah pada saat umat Islam menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Surah ini bersama surah Al-Falaq dikenali sebagai Muawwidhatain, 2 surah perlindungan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk diamalkan dalam menghadapi gangguan syaitan dan kejahatan makhluk. Surah An-Nas bukan sekadar bacaan, tapi satu doa perlindungan yang hebat. Ia menjadi amalan harian ramai umat Islam, terutama selepas solat dan sebelum tidur, sebagai benteng diri daripada segala kejahatan yang tidak kelihatan. Allah ajar kita memohon perlindungan daripada kejahatan paling halus, bisikan syaitan. Bisikan ini kadang-kadang datang tanpa kita sedari, meresap ke dalam hati dan fikiran. Syaitan sentiasa cuba menyesatkan manusia dengan was-was, ragu dan hasad. Ia tidak pernah berhenti, sentiasa mencari ruang untuk melemahkan iman kita, terutama ketika kita lalai atau lemah. Dalam sejarah, Rasulullah SAW sendiri sering membaca surah An-Nas untuk memohon perlindungan, bahkan meniupkannya ke telapak tangan dan mengusap seluruh badan sebelum tidur. Ini menunjukkan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan seharian. Bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai amalan rohani yang mendalam. Dengan membaca surah An-Nas, kita memasang perisai gaib, memohon terus kepada Raja, Tuhan dan sembahan manusia. Ia mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang mampu melindungi kita dari segala kejahatan, baik yang nyata maupun tersembunyi. Surah ini mengajar konsep tauhid paling asas. 3 sifat Allah, Rabb, Malik, Ilah. Setiap kali kita membacanya, kita memperbaharui pengakuan bahawa hanya Allah yang berkuasa atas segalanya. Hanya Allah tempat kita bergantung harap, pengakuan iman yang sangat kuat. Inilah kekuatan utama seorang mukmin, bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan. Ia penawar hati gelisah dan benteng jiwa yang lemah. Surah ini memberi ketenangan, terutama saat kita diuji dengan keresahan dan ketakutan. Sebagai penutup Al-Quran, surah An-Nas seolah-olah mengingatkan kita bahawa perjalanan hidup manusia sentiasa terdedah kepada ujian batin dan bisikan jahat. Penutup ini menegaskan bahawa perlindungan Allah adalah keperluan mutlak hingga ke akhir hayat. Mari kita niat untuk lebih mengagumi kehebatan Al-Quran dan susunannya yang sempurna. Setiap surah, termasuk surah An-Nas, punya peranan tersendiri dalam membentuk jiwa dan akhlak kita. Setiap perincian, termasuk nombor surah dan ayat, disusun dengan teliti oleh Allah. Tiada satu pun yang sia-sia, semuanya penuh hikmah dan pelajaran. Al-Quran adalah mukjizat yang takkan pernah habis untuk kita kaji dan renungi. Semoga kita terus diberi kekuatan untuk mendalami, menghayati dan mengamalkan setiap ayatnya dalam kehidupan seharian. Surah An-Nas sebagai penutup adalah peringatan abadi bahawa perlindungan Allah sentiasa diperlukan, dan hanya dengan kembali kepadanya, kita akan sentiasa selamat dan tenang. Pernahkah anda terfikir, apa sebenarnya maksud numerologi? Mungkin ada yang tertanya, adakah ia sekadar angka atau ada makna yang lebih mendalam di sebaliknya?
Sebenarnya, numerologi adalah satu bidang ilmu yang telah lama wujud, dan ia bukan hanya terhad kepada satu budaya atau agama sahaja. Asal-usul numerologi boleh dikesan sejak zaman purba Mesir, Babylon, Yunani, dan India. Setiap tamadun mempunyai cara tersendiri untuk memahami dan menafsirkan angka. Sebagai contoh, ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras percaya bahawa segala sesuatu di alam ini boleh dijelaskan melalui angka dan corak matematik. Di India, angka dianggap suci dan digunakan dalam pelbagai ritual keagamaan. Di China pula, numerologi dikaitkan dengan Feng Shui dan kepercayaan terhadap tuah atau nasib baik berdasarkan angka tertentu. Contohnya, angka 8 dianggap membawa kekayaan, manakala angka 4 sering dielakkan kerana bunyinya mirip dengan perkataan mati. Dalam budaya barat, numerologi sering digunakan untuk menafsirkan personaliti, ramalan masa depan, dan mencari makna tersembunyi dalam nama atau tarikh lahir seseorang. Namun dalam Islam, pendekatan terhadap angka sangat berbeza dan lebih berhati-hati. Dalam konteks Al-Quran, numerologi ialah kajian tentang makna, simbolisme, dan rahsia di sebalik angka yang terdapat dalam kitab suci ini. Ia bukan sekadar melihat nombor, tetapi memahami bagaimana angka-angka ini membentuk satu corak yang luar biasa. Numerologi dalam Islam bukanlah tilik nasib atau ramalan masa depan, tetapi satu cara untuk meneliti corak, keseimbangan, dan keharmonian angka dalam Al-Quran. Ia membantu kita melihat keindahan struktur wahyu yang tidak disedari ramai. Para ulama terdahulu juga sangat berminat mengkaji bilangan perkataan, huruf, dan susunan surah dalam Al-Quran. Ilmu ini dikenali sebagai ilm al-adad atau ilmu tentang angka. Mereka percaya bahawa setiap angka dalam Al-Quran mempunyai hikmah dan tujuan tertentu. Tujuan utama mereka adalah untuk membuktikan keaslian, kesempurnaan, dan keunikan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana ciptaan manusia. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat dan angka 7 sering diulang dalam pelbagai aspek ibadah seperti tawaf di Kaabah. Setiap titik, huruf, dan nombor dalam Al-Quran berada di tempat yang tepat, seolah-olah disusun dengan penuh hikmah dan teliti. Contohnya, bilangan huruf tertentu dalam ayat-ayat tertentu seringkali membentuk pola yang menakjubkan. Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun dalam pelbagai keadaan dan situasi, namun susunannya tetap harmoni dan konsisten dari awal hingga akhir. Ini adalah satu keajaiban yang tidak dapat dijelaskan oleh logik manusia semata-mata. Ini adalah bukti jelas bahawa Al-Quran bukanlah hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu dari Allah yang maha bijaksana. Setiap angka, susunan ayat dan struktur surah membawa makna yang mendalam. Numerologi dalam Al-Quran menambah satu lagi lapisan mukjizat yang menakjubkan, memperlihatkan keindahan dan keajaiban yang tersembunyi di sebalik ayat-ayatnya. Sebagai contoh, surah An-Nas yang kita bincangkan dalam video ini juga mempunyai rahsia angka yang luar biasa. Seperti melihat sebuah lukisan indah. Dari jauh, kita nampak keindahan keseluruhan. Tetapi apabila kita mendekat, kita akan terpesona dengan perincian dan kehalusan setiap corak dan warna. Membaca dan memahami makna Al-Quran adalah yang utama. Namun, apabila kita mengkaji struktur dan susunan angka di dalamnya, kita akan lebih terpegun dan kagum dengan kebesaran Allah. Subhanallah, tiada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap perkara ada hikmah dan keindahan yang menanti untuk diterokai. Inilah keunikan numerologi dalam Islam. Ia bukan sekadar angka, tetapi satu pintu untuk mengenal lebih dekat keagungan wahyu ilahi. Mari fokus pada surah An-Nas. Surah ke-118, penutup Al-Quran. Nombor 118, jumlah keseluruhan surah, simbol penutup sempurna. Surah An-Nas ada 6 ayat. 3 sifat Allah disebut. 3 sumber kejahatan disebut. 6 ayat, keseimbangan yang teliti. Dalam musyaf, surah An-Nas di halaman terakhir. Biasanya halaman 6/4. 6 plus 4 plus 10, angka kesempurnaan. Sampai ke halaman ini, kita capai penamat lengkap perjalanan membaca Al-Quran. Nombor surah 111 dan ayat 6. Darabkan 114/6, nomor 14/4. Surah Al-Fatihah, surah pertama, ada 7 ayat. 7. Setiap surah ada identiti tersendiri dalam kerangka besar Al-Quran. Angka-angka ini bukan kebetulan, tapi sistem teratur. Sebenarnya, nombor bukan sekadar nilai matematik. Dalam banyak budaya dan agama, nombor membawa makna simbolik dan spiritual. Contohnya, angka Ju sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan penciptaan, seperti 7 hari dalam seminggu atau 7 langit dalam Islam. Dari sudut psikologi, nombor juga boleh memberi kesan kepada minda manusia.
Ada yang percaya nombor tertentu membawa tuah atau memberi ketenangan, seperti angka 3 yang melambangkan keseimbangan dan keharmonian. Dalam amalan spiritual, penggunaan nombor juga penting, seperti tasbih 33 kali atau bilangan rakaat dalam solat. Setiap perincian ada makna dan tujuan. Inilah keindahan struktur Al-Quran. Subhanallah, begitu teliti susunannya. Setiap nombor membawa makna yang lebih mendalam, melampaui sekadar kiraan. Surah An-Nas tidak boleh dipisahkan dari dua kawan baiknya, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Ketiga-tiganya ibarat satu rangkaian yang saling melengkapi, membentuk benteng perlindungan yang sangat kuat untuk setiap Muslim. Namun, di sebalik keindahan ini, tersembunyi hubungan mistikal yang telah menjadi rahasia para ulama dan ahli tasawuf sejak berzaman. Tiga serangkai ini, yang dikenali sebagai Al-Mu'awwidzat, sering dibaca bersama sebagai surah perlindungan. Umat Islam di seluruh dunia mengamalkan bacaan ini. Sama ada selepas solat, ketika pagi dan petang, atau saat menghadapi rasa takut dan keresahan. Dalam tradisi, ada kisah bahawa Rasulullah SAW pernah disihir dan baginda diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca tiga surah ini sebagai penawar dan pelindung. Diriwayatkan dalam hadis sahih, ketika Nabi SAW terkena sihir, Allah menurunkan Al-Falaq dan An-Nas sebagai penawar. Baginda membaca kedua-dua surah ini, lalu sihir itu terlerai. Kisah ini menjadi bukti kekuatan mistikal dan spiritual yang terkandung dalam gabungan tiga surah ini. Bahkan, Nabi SAW sendiri mengamalkan bacaan tiga surah ini sebelum tidur, meniupkan ke tapak tangan dan mengusapkan ke seluruh tubuh, sebagai perlindungan dari segala bahaya yang tidak kelihatan. Amalan ini diwariskan turun-temurun sebagai zikir pelindung yang ampuh. Susunan nombor surah: Al-Ikhlas, Al-Falaq, 11, An-Nas, berturutan seolah-olah satu paket lengkap yang Allah sediakan di penghujung Al-Quran. Para ulama tafsir menyatakan, susunan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi simbolik perjalanan spiritual manusia. Bermula dengan pengesaan Allah, kemudian perlindungan dari kejahatan luar, dan akhirnya perlindungan dari kejahatan dalam diri. Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah. Al-Falaq memohon perlindungan dari kejahatan luaran seperti sihir dan hasad, manakala An-Nas pula dari kejahatan dalaman seperti bisikan syaitan dan hawa nafsu. Menariknya, jumlah nombor surah 112 plus 112 adalah 39. Jika dipecahkan digitnya 3 plus 3 plus 9, hasilnya 19. Bilangan ayat dalam setiap surah juga unik. Al-Ikhlas mod Al-Falaq 5, An-Nas 6. Jika dijumlahkan, 4 plus 9 plus 6 juga menjadi 15. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi satu pola matematik yang sangat indah. Para ahli numerologi Islam percaya angka 19 melambangkan keseimbangan dan perlindungan ilahi. Dalam tradisi tasawuf, tiga surah ini dianggap sebagai kunci kepada pembersihan jiwa. Al-Ikhlas membersihkan akidah, Al-Falaq membersihkan dari gangguan luar, dan An-Nas membersihkan hati dari bisikan jahat. Ada ulama yang menyebut membaca ketiga-tiga surah ini ibarat membina perisai cahaya di sekeliling diri. Pola matematik ini menunjukkan ikatan yang sangat kuat antara tiga surah terakhir ini. Seolah-olah Allah ingin menegaskan betapa pentingnya perlindungan yang terkandung di dalamnya. Setiap angka, setiap susunan, membawa makna tersirat yang hanya dapat dirasai oleh hati yang mencari. Ketiganya membentuk satu unit perlindungan yang lengkap, meliputi aspek keimanan, perlindungan fisikal, dan perlindungan rohani. Dalam kisah para sahabat, ada yang tidak tidur malam tanpa membaca tiga surah ini, kerana yakin dengan janji perlindungan Allah. Allah meletakkan surah-surah ini di hujung Al-Quran sebagai set perlindungan istimewa untuk manusia, penutup yang sempurna bagi kitab suci. Ia seolah-olah mengingatkan kita bahawa perlindungan Allah sentiasa bersama hingga ke akhir hayat. Kita mulakan dengan tauhid yang murni, Al-Ikhlas, kemudian memohon perlindungan dan dari bahaya fizikal dan sihir, Al-Falaq, dan akhirnya dari musuh batin seperti syaitan dan nafsu. Inilah perjalanan spiritual yang lengkap, dari luar ke dalam. Inilah resepi perlindungan paling ampuh yang diwariskan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan setiap hari. Ramai ulama dan wali Allah menekankan amalan ini sebagai benteng utama menghadapi dunia yang penuh cabaran. Semua ini bukanlah satu kebetulan, tetapi perancangan ilahi yang penuh hikmah dan kasih sayang untuk hambanya. Setiap ayat, setiap susunan membawa rahsia yang hanya diketahui oleh Allah dan mereka yang diberi ilmu. Tiga surah, satu message, perlindungan total untuk jiwa dan raga. Subhanallah, begitu indah dan sempurna susunannya, menjadi bukti keajaiban Al-Quran yang tiada tandingan. Kisah,
tafsiran, dan pola mistikal ini terus hidup dalam amalan umat Islam menjadi warisan yang tak lapuk dek zaman. Al-Quran ibarat bulatan sempurna, bermula dan berakhir dengan saling berkait. Surah Al-Fatihah dan An-Nas, walaupun berada di hujung yang berbeza, saling melengkapi dalam makna dan tujuan. Surah pertama, Al-Fatihah, memuji Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Dalam surah An-Nas, kita memohon perlindungan kepada Rabbin Nas, Tuhan manusia. Secara tematik, Al-Fatihah menekankan permohonan petunjuk dan rahmat, manakala An-Nas menekankan perlindungan dari kejahatan. Kedua-duanya bermula dengan pengakuan kekuasaan Allah sebagai Rabb, namun satu bersifat umum, Tuhan sekalian alam, satu lagi spesifik, Tuhan manusia. Dari sudut linguistik, kedua-dua surah menggunakan istilah Rabb sebagai kunci utama, menandakan hubungan erat antara permulaan dan pengakhiran Al-Quran. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali menyatakan penggunaan Rabb dalam kedua-dua surah menegaskan kebergantungan manusia kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, dari permintaan petunjuk hingga perlindungan. Secara numerologi, surah Al-Fatihah nombor 1, An-Nas nombor 1 latnat melas. 1 plus 1 16 melambangkan kesinambungan dan kesatuan. Bilangan ayat Al-Fatihah, An-Nas. 2 plus 6 11, angka yang sering dikaitkan dengan transformasi dan perubahan dalam tradisi Islam. Dari sudut spiritual, Al-Fatihah adalah doa minta petunjuk, manakala An-Nas adalah doa minta perlindungan dari penyesat. Ulama seperti Ibn Kathir menekankan bahawa membaca kedua-dua surah ini secara konsisten membentuk satu set doa lengkap, permintaan dan perlindungan. Dalam amalan harian, umat Islam disarankan memulakan hari dengan Al-Fatihah untuk memohon petunjuk dan menutup hari dengan An-Nas untuk memohon perlindungan. Ini membina kesedaran bahawa setiap permulaan dan pengakhiran hidup harus diserahkan kepada Allah. Surah An-Nas juga sering diamalkan sebagai pelindung dari gangguan syaitan dan bisikan jahat, melengkapkan permohonan petunjuk yang diminta dalam Al-Fatihah. Awal minta petunjuk, akhir minta dilindungi dari penyesat, menjadikan perjalanan spiritual seorang Muslim sentiasa dalam jagaan Allah. Satu set doa lengkap, permintaan dan perlindungan, seperti yang disarankan oleh para ulama untuk keseimbangan rohani. Permulaan dan pengakhiran Al-Quran saling berhubung, membentuk satu lingkaran makna yang indah dan mendalam. Inilah keindahan dan keajaiban Al-Quran, panduan dan perlindungan sepanjang hayat. Mari kita selami hubungan surah An-Nas dengan susunan wahyu, bermula dari detik bersejarah turunnya wahyu pertama. Di Gua Hira, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama 5 ayat awal surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam Mushaf. Perintah Iqra menandakan permulaan era ilmu pengetahuan dalam Islam, di mana membaca dan memahami menjadi asas perubahan umat manusia. Peristiwa ini bukan sekadar permulaan wahyu tetapi juga titik perubahan sejarah dunia. Rasulullah SAW, seorang yang ummi, diperintahkan membaca, simbolik kepada kebangkitan ilmu dan pencerahan rohani. Wahyu kedua pula ialah surah Al-Qalam, surah ke-68. Ia bermula dengan Nun. Demi pena dan apa yang mereka tulis, menekankan kepentingan menulis, merekod ilmu dan menjaga kebenaran. Pena menjadi simbol ilmu yang diwariskan, dan penulisan menjadi asas penyebaran wahyu ke seluruh dunia. Surah ini juga menegaskan akhlak Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik. Kedua-dua surah awal ini menonjolkan peranan membaca dan menulis dalam membina tamadun Islam. Ilmu bukan sekadar untuk diri, tetapi untuk membimbing masyarakat ke arah kebenaran. Surah An-Nas pula antara surah terakhir yang diturunkan, melengkapkan ajaran Islam dengan penekanan kepada perlindungan daripada kejahatan bisikan syaitan. Lihat susunan nombor surah, Al-Alaq, Al-Qalam 68 dan An-Nas 11. Setiap satu membawa makna tersendiri dalam perjalanan wahyu. Islam bermula dengan perintah menuntut ilmu dan membaca, diteruskan dengan penekanan kepada penulisan dan akhlak, lalu diakhiri dengan peringatan tentang musuh utama ilmu, bisikan syaitan yang menyesatkan. Susunan wahyu dan mushaf mungkin berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi, membentuk satu rangkaian ajaran yang sempurna. Perjalanan iman bermula dengan Iqra, bacalah, dan berakhir dengan permohonan perlindungan dari bisikan jahat, menandakan keutuhan ajaran Islam dari awal hingga akhir. Hikmah susunan ini jelas menunjukkan perancangan ilahi yang sempurna, ilmu sebagai permulaan, perlindungan sebagai penutup, dan Al-Quran sebagai panduan sepanjang zaman.
Angka 99 dalam Islam merujuk kepada Asmaul Husna. 99 nama Allah yang indah dan agung. Setiap satunya melambangkan kesempurnaan sifatnya. Nama-nama ini bukan sekadar sebutan, tetapi juga pintu untuk memahami keagungan dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk syurga. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan dan perlindungan yang terkandung dalam mengenal dan mengamalkan nama-nama Allah. Surah Perlindungan Al-Ikhlas 112 dan An-Nas 112 sering diamalkan untuk memohon perlindungan daripada kejahatan. Jika kita jumlahkan digit surah 11 12, 11 segi 45, 11 6, 14 19. Nah, jumlah nombor surah pula 112 plus 1 plus 4 garis 239. Walaupun tiada kaitan numerologi langsung dengan angka 99, namun simboliknya tetap kuat. Semua perlindungan hakiki datang dari Allah, pemilik 99 warna. Dalam tradisi Islam, ramai ulama dan wali Allah mengamalkan Asmaul Husna dalam doa dan zikir harian. Diceritakan seorang lelaki yang sentiasa berzikir dengan nama-nama Allah, hidupnya sentiasa dilindungi dari bahaya dan hatinya tenang menghadapi ujian. Surah An-Nas sendiri menyebut 3 sifat utama Allah, Rabb, Malik dan Ilah, yang merangkumi seluruh aspek perlindungan dan kekuasaannya. Perlindungan kita bersumber dari zat yang memiliki segala kesempurnaan, dan setiap namanya adalah perisai rohani bagi mereka yang beriman. Surah An-Nas menjadi amalan praktikal keyakinan kita terhadap nama-nama Allah. Dengan menghayati dan mengamalkan Asmaul Husna, kita bukan sahaja memohon perlindungan, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyayang dan Maha Melindungi. Break time. Inilah rahsia angka 99. Bukan sekadar angka, tetapi lambang kasih sayang, perlindungan, dan keagungan Allah yang tiada bandingannya. Selepas meneroka angka, kita kembali kepada mesej utama surah An-Nas. Bergantung dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Angka hanyalah hiasan, isi kandungan surah adalah penawar jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menunjukkan bahawa perlindungan Allah sentiasa hadir sesuai dengan kemampuan hambanya. Surah ini ajar kita kenali musuh utama, bisikan syaitan yang licik. Peperangan dalaman, senjatanya zikrullah dan surah An-Nas. Rasulullah SAW sendiri mengamalkan surah An-Nas setiap malam sebelum tidur sebagai pelindung daripada kejahatan makhluk gaib dan bisikan jahat. Allah bukan saja beritahu siapa musuh, tapi ajar cara melawan dengan 3 sifatnya. Rabbin Nas, Tuhan yang memelihara manusia. Malikin Nas, Raja manusia. Ilahin Nas, sembahan manusia. 3 lapisan perisai kukuh, pengakuan dan penyerahan diri pada Allah. Bila benar-benar bergantung padanya, tiada bisikan syaitan mampu menembusi. Dalam satu kisah, seorang sahabat Nabi pernah diganggu was-was, lalu baginda menyarankan membaca surah An-Nas dan Al-Falaq sebagai perlindungan. Secara praktikal, amalan membaca surah An-Nas setiap pagi dan petang, serta selepas solat, menjadi benteng rohani. Ia mengingatkan kita bahawa perlindungan hakiki bukan pada manusia atau benda, tetapi hanya pada Allah. Inilah kunci ketenangan jiwa dan keselamatan dunia akhirat. Allah berjanji dalam surat Taubah ayat 51, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Maka, serahkanlah segala urusan dan perlindungan kepadanya. Sebagai penutup, surah An-Nas dan angka-angkanya tunjuk keindahan dan harmoni Al-Quran. Numerologi atau ilm al-adat ibarat kanta pembesar bantu kita lihat keindahan struktur Al-Quran dan memahami konsep spiritual yang tersembunyi di sebalik angka. Contohnya, bilangan ayat, huruf, atau pengulangan kata dalam surah An-Nas boleh memberi gambaran tentang keseimbangan dan susunan ilahi dalam wahyu Allah. Namun, penting untuk diingat, numerologi hanyalah alat bantu, bukan sumber utama hukum atau akidah. Seperti kanta pembesar, ia membantu kita melihat sesuatu dengan lebih jelas, tetapi tidak boleh menggantikan teks asal Al-Quran. Ada juga risiko jika terlalu taksub dengan numerologi, kita mungkin terpesong dari maksud sebenar ayat atau terjebak dalam tafsiran yang tidak sahih. Fokus utama, tetap membaca, memahami, dan mengamalkan mesej Al-Quran, kerana makna dan petunjuknya jauh lebih agung daripada angka semata-mata. Keindahan angka boleh menambah rasa takjub,
tetapi tidak boleh atasi keagungan makna dan tujuan wahyu. Mesej utama surah An-Nas ialah tauhid dan memohon perlindungan Allah. Ini harus sentiasa menjadi keutamaan. Gunakan numerologi sebagai pelengkap, bukan pengganti. Terokai keindahan Al-Quran dari pelbagai sudut, tetapi jangan lari dari asasnya. Jadikan Al-Quran sahabat karib, sumber petunjuk, penawar kegelisahan, dan rujukan utama dalam hidup. Bacalah surah An-Nas dengan yakin, serahkan diri sepenuhnya pada Allah. Wallahualam.